Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi hari ini, insya-Allah menyambung kelas mengajar kita yang kita dah mulakan selepas hari baru ni tentang tafsir suratul Maidah daripada ringkasan tafsir Ibn Katsir yang dibuat oleh atau diringkaskan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Berkali-kali kadang kita kena ingatkan, sebab ada orang kadang dia beli buku ringkasan yang dibuat oleh Mubarak Kafuri, yang mana itu bukan buku yang kita pakai. Kita pakai buku yang dibuat oleh ringkasan yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Baik, kali terakhir kita bincang itu, alhamdulillah kita dah habiskan ayat 1 dan 2 ayat 1 dan 2, yang mana kita ambil berkenaan dengan tajuk awal tu, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita bersetia dengan perjanjian. Janji itu adalah masalah perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian disebut pada kita berkenaan dengan dihalal untuk kita binatang ternakan. Binatang yang boleh diternak atau dibela atau jadikan sebagai binatang ternakan, kecuali apa yang dibaca kepada kita nanti kejap lagi, itu ayat yang ketiga. Okay. Tidak dihalalkan dan juga dalam keadaan tidak dihalalkan ketika diburu ketika mana dalam keadaan ihram. Diharamkan juga ketika mana diharamkan juga ketika mana tidak halal dia ketika mana dalam ihram. Itu sebahagian bentuk dia yang mana di opposite kepada kepada binatang tadi, macam lembu liar atau keldai liar ataupun keldai liar yang mana ia adalah zebra kita itu. Dan kemudian Allah Ta'ala terangkan dia lah menghukum dengan apa saja yang dia kendaki. Ini Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan ayat kedua tu, larangan ataupun peringatan berkenaan yang menghalalkan, dan itu tidak menghormati syiar-syiar Allah Ta'ala, tidak juga bulan haram, tidak juga hadiah. Hadiah ni binatang kesembelihan korban yang disembelih ketika mana penunaian haji atau umrah, itu hadi. Qalaid ialah kalung-kalung yang dikalungkan, yang kita kata kat sini kita dah tidak banyak beramal dengan perkara ni. Binatang kurban kita pakaikan kalung. Hari tu kita tunjukkan gambar bagaimana binatang-binatang sejak zaman dulu lagi masih ada pakai kalung pada binatang yang nak dikorbankan. Tidak juga kita dihalalkan orang yang mendapatkan keamanan, cuba keamanan di Baitullahil Haram, yang mana inginkan kelebihan Allah Ta'ala kerana menjaga atau pencari rezeki, ataupun dia memang datang untuk keredaan Allah Ta'ala semata-mata nak ibadat. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, bila kalian dah tahallul daripada ihram, maka berburulah. Mana bolehkan balik, dia bukan maksud perintah kena berburu, dia adalah bermaksud apa yang menjadi larangan ketika mana ihram tadi dah jadi halal. Okay. Kemudian janganlah menjadikan boleh untuk bersalah kalian akan pertentangan atau pertingkahan dengan satu kaum, bahawa mereka dahulu sekat kamu daripada Masjidil Haram untuk kalian melampau pada mereka. Namun tak terangkan, dan bertolong kamu pada kebaikan, dan yang kamu bertolong ke atas dosa dan juga keberusahaan, takwalah kamu kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala amat keras siksaannya. Okay. Itu yang kita ambil sampai yang terakhir, ayat yang kedua, okay, ayat 1 dan 2 surah Al-Maidah. So hari ni insyaAllah kita akan masuk pada ayat ketiga surah Al-Maidah, insyaAllah. Baik dia punya buku sekejap. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Baik, firman Allah Ta'ala kat situ dia kata hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu. Hurrima dia beri nak majhul dia bukan harrama. Harrama dia mengharamkan. Hurrima diharamkan. Diharamkan. Alaikum ke atas kalian, diharamkan ke atas kalian. Al-maitatu bangkai. Al-maitatu bangkai. Al-maitatu bangkai. Ini bangkai ini apa yang tidak disembelih dengan nama Allah. Mana mati dengan sembelihan tanpa sebut nama Allah, dia panggil bangkai. Dia bangkai ni bukan maksud dia bangkai tu bukan maksud dia benda tu mesti busuk. Pasal orang Melayu kita kadang dia sebut bangkai ni dia mesti busuk, baru dia dikatakan bangkai. Tapi kalau dia kata wangi ataupun tak ada mempunyai bau yang tak elok, dia ingatkan benda tu tak apa. Ni kena fahamkan sikit kadang-kadang orang salah faham. So, lafaz bangkai itu digunakan untuk maksud apa yang mati disembelih selain Allah Ta'ala dikatakan bangkai. Cuma nanti detail belakang ni pun termasuklah sebagai bangkai tu. Alaikumul maitatu, mana binatang mati sendiri pun bangkai, mati tanpa kita sembelih bangkai. Waddamu darah. Ni dalam surah Al-Baqarah itu kita bincangkan dia kita kata dalam Quran Karim. Nanti kita masukkan pembincangan, nanti kita akan baca dia punya penjelasan bahawa darah ni bukan semua darah yang dimaksudkan sebagai darah yang haram. Mana darah yang dimaksudkan adalah darah yang tumpahkan ketika penyembelihan. Ini macam dalam surah Al-An'am sebutkan 145 ayat 145. Sekejap. Al-An'am 145. Dia 145 ayat surah Al-An'am 145 itu yang dijelaskan berkenaan dengan darah tu apa. So kalau sebut darah saja anything masuklah kepada tajuk tu, tapi bila kita tengok balik dalam yang dijelas kepada kita, darah tu adalah darah yang tumpah ketika penyembelihan. Nanti kita detailkan. Walahmul khinzir, dan juga daging babi. Ya. Wama uhilla li ghairillahi bih. Ya. Dan apa yang dipersembahkan atau disembelihkan li ghairillahi bihi, untuk Allah dengannya, dengan binatang berkenaan. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati, dan juga yang mati tercekik. Mati tercekik. Yang mana binatang tu tercekik. Wal mauquzatu, yang mati dipukul. Yang benda keras kat batang kepala dia ke, berhenti kena pukul. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Wan natihatu, yang ditanduk. Natihah tu yang ditanduk atau ditusuk, ya, oleh binatang lain. Contoh macam rusa ke kambing ke, dia tanduk tajam, dia tanduk kawan dia, lepas tu kemudian kena, maka itu akan dikira sebagai penyebab untuk dia mati. Maka itu juga benda yang menyebabkan dia jadi tak boleh dimakan. Wama akalas sabu'u, dan apa dimakan oleh binatang buas. Mana apa yang mati dimakan binatang buas. Tapi semua tu illa madzakaitum, kecuali apa yang kalian zakaitum sembelih. Mana sempat sembelih. Mana kalau binatang tu dalam keadaan tadi 1, 2, 3, 4 kan, apa yang dia punya keadaan dia sempat disembelih. Yang tercekik tu ke datang kita bismillah, pisau kita bismillah, kita sembelih. Ataupun yang jatuh dari tempat tinggi tengah mengelepar, kita ambil pisau sembelih. Wal mutaraddiyah juga binatang yang mengkudah yang dipukul,
sempat sembelih atau jatuh tempat tinggi ataupun ditanduk atau dia makan binatang buas, tapi tengah-tengah dia menggelepar tu kita tangkap, kita ambil, kita sembelih. Okey. Okey. Wa ma nudhiha an nusuk, dan apa disembelih di atas nama berhala. Apa di atas nama berhala Wa ma nudhiha, dan apa disembelih ala nusuk, di atas nama berhala. Okay. Kemudian wa an tastaqsimu, dan untuk diharam juga untuk kamu untuk tastaqsimu bil azlam. Yang tadi makanan, yang ini yang kenaan dengan tajuk lain tu, tastaqsimu membuat tenung nasib. Istiqsam membuat pecahan ke, agihan ke bil azlam, dengan anak-anak panah. Cara mereka dahulu, orang Arab dia gunakan anak panah tu sebagai cara untuk buang tanda tengok tilik nasib. Tilik nasib. Okey. Zalikum fisq, itu. Zalika atau zalikum sama maksud itu Cuma beza dia, orang kita cakap ramai, kita zalikum. Kalau kita cakap dengan seorang, zalika. Tapi dalam istilah biasa kita gunakan zalika aje. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan kita nak cakap pada orang yang ramai, boleh yang cantiknya kita gunakan zalikum. Macam juga inilah, kita bila jumpa orang bagi salam, bila kita bagi salam pada seorang, kita patut assalamualaikum pun tak apa kan. Tapi istilah tu digunakan, orang Arab guna dulu sekali. Assalamualaikum kan. Alaikas macam Nabi sendiri SAW akan jawab pada orang yang berseorangan, dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tak Waalaikumsalam. Dia digunakan jawapan, cara jawapan. Bahkan dalam hadis tentang Jibril, tentang Adam AS ketika dijadikan, juga salam, dia bagi salam pada para malaikat, Assalamualaikum, dan para malaikat jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. So, jadi dia orang jawab dengan Waalaikumsalam. Okey. Okey, jadi zalikum fisq itu semua adalah fisq, perbuatan fasik, mana perbuatan penentangan terhadap Allah Taala atau jahat, ya. Al-yauma, pada hari ini, ya isal ladina kafaru, ya isa telah sesal, telah hampa, telah putus asa, hampa. Alladina kafaru min dinikum, orang-orang kafir terhadap agama kalian. Mereka dah sesal, dah putus asa terhadap agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kalian takut mereka, takutlah kalian akan aku. Allah Taala kata, ni tu nun wiqayah sebenarnya. Kalau dia kata kita sebutkan secara asal dia wakhshawni, panjang. Macam ketika doa Allah Madini kan. So nun tu nun wiqayah, nun yang untuk membezakan di antara ya mutakallim dengan ya mukhatabah, ya perempuan atau ya saya lelaki. Saya bercakap, lelaki perempuan isah. Wakhshawni asal dia nun tu dia harus saja untuk dibuang ya tadi, untuk tinggalkan nun saja. Wakhshawni asal dia. Okay. Al-yauma akmaltu lakum, al-yauma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Tentu nikmati ya tu kan. Wa raditu lakumul islam. Okey, nun wiqayah tu cuma ada ketika dengan fi'il ya. Bila duduk dengan fi'il. Bila nun, bila ya saya, ya mukhatabah tu bercantum dengan fi'il. Adapun ketika bercantum dengan isim tak ada, dia tak ada nun. So macam kat tu al-yauma akmaltu lakum dinakum kan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati tu yang ya tu ya sama kat situ yang hilang. Okey, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku redha untuk kalian Islam sebagai agama. Faman itturra ghayra fi makhmasatin, barang siapa yang barang siapa yang terdesak, ya, kerana kelaparan ke, terdesak kelaparan lah pasal makanan. Faman itturra fi makhmasatin, barang siapa yang terdesak dalam kelaparan. Makhmasah, kelaparan barang siapa yang terdesak dalam kelaparan, terpaksa dalam kelaparan. Ghayra mutajanifin lil its, tanpa cenderung hendak melakukan dosa. Bukan sengaja dia buat benda tu supaya dapat buat dosa. Ni macam ada orang yang kata siapa nak berbuka puasa pergi musafir. Ini geng Syiah punya ajaran.
Dia kata ada pun ada ustaz yang apa daripada kumpulan sufi sesat, dia kata barang siapa nak bersubuh dengan isteri minum air dulu. Dia maksud dia suruh buat batalkan, dia maksud dia cenderung untuk buat salah, maka dia halalkan dengan cara tersebut. So, jadi barang siapa yang terdesak dengan kelaparan bukannya cenderung kepada dosa, untuk berdosa, bukan cenderung untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala, bukan bertujuan untuk melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dia sengaja pergi tempat pergi tempat yang susah untuk makan babi contohnya. Contoh kan, dia nak pergi, dia sengaja. Dia pergi tempat tu untuk jadi kelaparan supaya boleh makan babi. Itu masalah lah, orang sengaja cari masalah. Okay. Memang sengaja nak merasa. Fa inna Allah, kalau dia tidak dalam kelaparan, terdesak dan kelaparan, tidak cenderung pada dosa dan terpaksa makan, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Kata Ibn Katsir rahimahullah. Dia kata yukhbiru ta'ala, beritahu Allah Taala ibadahu khabaran mutadamminan an-nahya 'anil ta'ati hadhil marramati minal maitati. Beritahu Allah Taala hamba-hambanya satu perkhabaran yang mengandungi larangan. Satu perkhabaran yang mengandungi larangan daripada mengambil perkara-perkara haram ini daripada bangkai. Jadi dia apa mati bukan sembelihan kerana Allah Taala. Semua ni yang disebut belakang ni. Termasuk dia kata itu dalam tu ada kandungan maitah yang belakang tu maitah. Ya, darah kan. Bangkai itu sebenarnya dia termasuk dekat situ dalam apa yang tercekik, yang sekian yang mati tanpa sempat disembelih, dipanggil. Wahia, dan ia adalah bangkai ni adalah ma mata minal hayawani hatfa'an fihi. Ia adalah apa yang mati daripada binatang-binatang dengan hatfa'an fihi, dengan sendirinya. Dengan sendiri, mati dengan sendiri tanpa wa min ghairi zakatin wal istiyadin, dengan tanpa sembelihan, tidak juga dengan perburuan. Dia sebut penyembelihan kita sembelih, perburuan kita panah dia, baling tombak dengan dia, mati. Binatang buru lain, binatang sembelihan lain. Binatang buruan ni kita boleh panah dia untuk jadikan korban dan sebagainya. Kita panggil apa? Macam cakap kalau binatang tu memang kita bela kan, sebab nanti ada bab binatang korban, sebenarnya dia tak boleh binatang liar. Tak termasuklah untuk berkorban, untuk sembelihan halal, untuk makan okey. Sebab beza dia kalau ni kata binatang buruan ni, kita boleh bunuh binatang buruan tadi dengan luka satu tempat dan dia mati, kita ada masalah. Kita panah dia kena kaki dia dan dia mati kan, pun tak ada masalah. Itu boleh, memang halal untuk kita makan, biarpun tidak disembelih di tengkuk dia, di leher dia. Sembelihan tak dibuat daripada leher, tapi binatang tersebut adalah halal untuk kita makan. Nah, itu kena faham tu, pasal banyak orang mungkin salah faham, ingatkan bahawa binatang tu diburu pun kena tangkap dulu, baringkan baru sembelih, tak ada. Macam tembak tengah kepala mati, boleh, tak ada masalah. Okay? Dia itu binatang makan dengan tanpa sembelihan, tidak juga dengan perburuan. Wa ma dzaka illa lima fiha minal madarrati. Dan tiada adalah itu, tidak adalah larangan berkenaan kecuali kerana apa yang ada pada binatang-binatang berkenaan daripada kemudaratan. Lima fiha minad damil mutahaqqin ni. Kerana apa yang ada dalam binatang tadi, daripada darah yang tersimpan. Itu saya kata binatang buruan tak apa. Kalau kita tembak kan, dia macam tak apa. Darah dia tak keluar cukup banyak sebenarnya. Kalau binatang diburu dengan binatang yang disembelih, binatang disembelih itu dapat keluar darah dengan cukup. Ada binatang yang diburu, itu dalam perburuan dia adalah halal. Kan? Perburuan adalah halal. Dalam masalah sembelihan biasa, kalau dia kata contoh macam binatang tu tak ada masalah, itu kita tak boleh gunakan cara tadi. Tak nak sembelih kat tengkuk dia ataupun tak nak nahar ke untuk unta, saja panah dia, itu salah. Tapi katakanlah binatang tersebut liar kan, bersifat liar, maka dibenarkan untuk kita baling tombak dan sebagainya, dan dia kena dah mati, maka boleh makan. Ada beza binatang yang dalam keadaan tidak ada binatang tu elok berdiri, kita pergi tak panah terus, itu tak kena, tak betul. Pasal memang tajuk asal penyembelihan adalah untuk kita buang semua darah-darah dalam badan binatang berkenaan. Fahiya daratun lid-din wal badani. Di-din wal badani falihadha haramahullah. Maka ia adalah haram, memudaratkan kepada agama dan juga pada badan. Maka kerana ini Allah Ta'ala haramkan ia.
Allah diharamkan ia oleh Allah Azza wa Jalla. Wa islasna minal maytati as-samak as-samaku, dan dikecualikan daripada bangkai itu adalah apa benda, ikan. Ikan tak ada masalah. Fa innahu halalun sawa'un mata bi tadkiyatin aw ghairiha. Maka ia ikan tu adalah halal. Tak kira sama ada dia mati dengan penyembelihan ataupun selainnya. Cuma masalah sembelih ikan macam mana. Saya ingat dulu ada seorang pelajar Syiah, pelajar Malaysia yang pernah duduk kat Iran tu, kat Qom. Dia kata ikut pada tok-tok guru dia dan kat Iran tu, sembelihan bagi ikan tu adalah bila kita ikan tu naik daripada air, itulah sembelihan dia. Dia kata bangkai nak sembelih buat apa? Dia bangkai tak ada sembelihannya lah kan. Ikan tak disembelih langsung. Maksudnya bila sebut saja dia bangkai, maksudnya tak perlu penyembelihan, tak perlu aktiviti penyembelihan, tak perlu ada fahaman bahawa dia disembelih. Faham tak? Tak ada sembelihan bagi ikan. Sebab ikan ni adalah bangkai yang halal. Habis cerita. Jangan kita ada fahaman pelik kan. Dia kata kenapa ikan halal? Dah taklah halalkan lah. Pelik tu. Dia kata pasal dia halal tanpa penyembelihan. Ya. Yeah. Dan bahkan bukan ikan, apa saja binatang yang dalam air. Binatang dalam air yang kita nak makan, maka ia tak perlu penyembelihan. Tak ada sembelih kerang ke, sembelih ketam ke, sembelih sotong ke kan. Atau tak ada penyembelihan langsung. Semua binatang tersebut adalah halal dengan tanpa apa-apa tindakan untuk menyembelih kan. Hatta kalau ditangkap oleh seorang kafir sekalipun, maka ia tetap halal kan. Binatang tu ditangkap oleh orang kafir, dia jadi nelayan, tangkap ikan tu dibawa ke pantai, kita beli makan, tak menjadi masalah ya. Pasal dia tak ada kaitan dengan masalah penyembelihan langsung. Sebab ikan atau binatang air semuanya adalah bangkai, mana yang halal untuk kita makan yang tak memudaratkan kita. Ia boleh kata semualah apa yang ada, kecuali yang memudaratkan kita, maka ia adalah halal. Tidak ada sekarang penyembelihan perlu dilakukan. Okey. Dia kata lima rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Okey, fi sahihaihima. Baik, dia kata kerana apa diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam sahih mereka berdua. Ini di antara hadis yang bila sebut kitab sahih akan kita faham ada 4. Bukhari, Muslim, itu yang memang terkenal diterima. Cuma kemudian Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban mereka berdua ada buat kitab sahih juga, tapi tidak mendapat penerimaan seperti Bukhari, Muslim. Bahkan tidak mencapai tahap Bukhari, Muslim pun. Ibn Hibban bagus kitab dia, tapi masalah dia adalah dia tak susun ikut bab. Dia teraburkan je. Dia teraburkan dalam buku dia sampai kena ada ulama lain datang buat perpecahan balik untuk susun ikut bab. Jika asalnya Ibn Hibban punya kitab tu dia tidak ada susunan bab. Dia teraburkan je. Tu masalah, jadi orang tak nak belajar sangat. Dan ada masalah juga Ibn Khuzaimah pun macam tu juga. Ada juga padanya hadis-hadis yang tidak sahih pun kedua-dua kitab tu. Ala kuliah itu dua kitab sahih mereka berdua. An Abi Hurairah dan Abu Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an ma'il bahri. Okay. Daripada Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW ditanya mengenai air laut. Okay. Jadi ada hadis panjang dan Tirmidzi. Dia tanya Nabi SAW, berkata Rasulullah kan, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan, wa ma'na qalilun ma', bersama kami ada sedikit air. Fa in tawadda nabi atashna, kalau kami berwuduk dengan air yang ada ni, kami akan dahaga. Afa natawadda bima'il bahri, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Jadi Nabi pun jawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, laut tu yang halal, yang suci airnya, yang halal bangkainya. Yang suci, bersifat suci, apa? Air dia. Bersifat halal, ini bangkai dia. Nabi jawab dalam hadis ni, Nabi jawab dengan 2 perkara. Berkenaan dengan hukum air yang orang tanya, berkenaan dengan juga apa-apa binatang yang ada dalam air tu. Okey, al-hillu maitatuhu. So apa-apa bangkai air, bangkai laut, maka ia adalah halal. Termasuk dengan itu sungai pun sama. Difahami macam tu. Dalam bahasa Arab, bahrun ni air yang melimpah ruah. Kalau sekian sungai itu besar, kan dipanggil sebagai bahr juga. Dia kaedah dia macam tu. So basically sabda Nabi tadi menyebabkan itu sekarang ni, sampai sekarang kita makan ikan dan sebagainya, sotong, berasal pada hadis ini.
Walaupun ada sebahagian mazhab macam Hanafi, dia halalkan hanya ikan sahaja. Dia tak pegang dengan halal semua. Bagi mereka ikan halal, lain daripada ikan semuanya haram. Hatta udang, ketam, sotong semuanya tak dimakan. Tu ingatkan kawan kami yang pergi tinggal di Pakistan, belajar di Pakistan tu. Dia kata pernah satu peringkat dalam pada mereka tinggal kat sana, mereka dapat makanan laut ni dengan harga yang sangat-sangat murah. Kerana orang Pakistan bermazhab Hanafi tak makan. Maka diorang pun dapatlah beli dengan harga yang sangat murah. Tapi sayangnya bila hotel-hotel buka, hotel-hotel mahal ni buka, dan memang hotel-hotel ni kan datang dengan masakan campuran daripada beberapa negara dan sebagainya, maka jadi cerita tidak lagi dapat murah. Sebab orang luar negara datang beli dengan harga mahal. Dapat duit kan. So jadi geng-geng Hanafi ni kelakar juga. Dia tak boleh makan tapi dia bagi makan kat orang. Dia konsep dia kalau awak tak boleh makan, tak boleh bagi orang makan. Tapi buat duit ni semua sekali jadi. Semua sekali jadi. Asalkan jadi duit, maka jadi halal. Ni kisah benar, kisah benar. Kita ni cakap ni. Tapi benda salah lah. Kalau dia tak boleh makan, dia tak boleh jual. Sepatutnya. Tak boleh makan, tak boleh jual. Tapi ada juga ekonomi kata dia makruh lah apa sebagainya, maka dia jual juga. Soalan kulihat ke itu maksud dia. Jadi Nabi SAW jawab, al-hillu maitatuhu, yang bersifat halal, apa dia? Bangkai dia. Okey. Bangkai, laut halal. Bangkai air halal. Berdasar pada hadis ni. Semua, bukan ikan saja. Apa saja yang kita keluarkan daripada lautan. Mana rupa ikan atau ikan paus punya besar kan. Pun halal. Dalam hadis Nabi telah sahih, para sahabat Nabi pernah makan ikan paus dan bagi pada Nabi SAW sebahagian daripadanya untuk bagi dia rasa. Bagi dia tanya ada lagi tak. Dia makan ikan paus. So basically kalau ikut rupa ikan, kita mungkin ada sisik, ada sekian, tapi ikan paus tak ada sisik. So basically apa saja dekat lautan tu adalah binatang, disebut sebagai binatang air, maka dia adalah halal. Apa benda binatang darat, maka dia mesti sembelih. Tak boleh tak sembelih, okay, untuk dimakan. Okay. Wahakadzal jarad, demikian juga apa? Belalang. Dikecualikan ikan dan juga belalang. Lima sayati minal hadis, kerana apa yang akan datang daripada hadis. Nanti datang dari hadis Nabi, bawah tu sikit diterangkan. Okay. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala kat situ, waddamu, dihalal ke atas kamu juga darah, yakni al-masfuh, yakni yang ditumpahkan ketika penyembelihan. Ini berdasar pada sifat yang didatangkan dalam surah Al-An'am 145. Sebab dia sebenarnya ikutkan dia punya ayat tentang darah ni kan, dia ada empat ayat. 4 ayat Al-An'am 145. Liqaulihi, kerana firman Allah Ta'ala, audaman masfuhan, atau darah yang ditumpahkan. Dia dalam surah An-Nahlu 119, dalam surah Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, dan Al-An'am 145. 3 tempat datang darah saja, tak sebut darah apa. Ini datang masalah bila datang geng-geng yang tak belajar betul agama ni, dengan dalilnya ikut pendapat orang-orang tertentu, ikut ilmu kalam dan sebagainya. Dan sekali kari daging ada darah, dari kuah kari kena baju, tak boleh bawa solat. Ini kisah benar. Kalau siapa belajar dekat pondok-pondok kat Malaysia pun ada pendapat-pendapat ni keluar. Punya pelik kan. Dan kari, pasal darah, daging tu ada darah, masak kari, maka kena baju, bagi baju tu dah najis, tak boleh bawa solat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tapi sebenarnya yang dimasukkan darah tu darah yang ditumpahkan, darah dalam daging, dalam tulang, tidak termasuk daripada itu. Kalau kuliah nanti kita bincangkan lagi. Baik. Maksud dia daman masfuhan, itu qalahu Ibn Abbas, mengatakan pendapat ni Ibn Abbas, wa Sa'id bin Jubair, wa rawa Ibn Abi Hatim teriwayatkan an Ibn Abbas annahu su'ila 'anit tahal. Okay? Ditanya mengenai dengan limpa. Faqala kuluhu. Okay? Faqalu innahu dam. Lalu mereka kata dia darah. Ini masa yang ada ketika itu adalah hati tu konsep darah. Limpa pun darah. Dan kalau kita tanya kawan-kawan yang Cina kan, yang makan darah ayam. Tahu darah ayam, dia sembelih ayam. Darah tu simpan dalam mangkuk. Kemudian dia letak darah tu dah beku, letak peti ais, lepas tu bila hari nak masak, dia masak. Bila tanya balik dia orang, apa rasa? Dia kata macam rasa hati. Dia makan hati, dia makan lah. Bila darah yang beku tu dia makan pun, dia kata rasa macam hati, dia kata.
So basically bila pada Ibn Abbas ditanya mengenai tahal kan, limpa, dan dia memang konsist of darah lah, dia tak macam paru, dia ada dia punya ni. Memang kalau kita ambil hati tu kita belah, memang itu darah. Limpa macam tu juga. Limpa macam tu juga. Okay. Dia kata darah kan. Jadi berkata Ibn Abbas, bila dikata innahu dam faqala, maka berkata Ibn Abbas, innama hurrima alaikumud damu ad-damu masfuh. Hanyalah diharam ke atas kamu darah yang ditumpahkan. Hanyalah diharamkan ke atas kalian darah yang ditumpahkan. Okay. Darah yang ditumpahkan. Isnad dia Nabi Hatim sahih kata Syekh Ahmad Syakir. Wa qarawa Syafi'i an Ibnu Umar. Diriwayatkan Syafi'i daripada Ibnu Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatan wa daman. Dihalal untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dihalal untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani fasamaku wal jarad. Adapun dua bangkai itu yang tak perlu sembelih, yang apa binatang yang tak boleh sembelih itu adalah fasamaku wal jarad, ikan dan juga belalang. Ikan dimasukkan sekali dengan ikan, apa-apa yang sepertinya seperti sotong, udang, ketam, kerang sebagainya. Okey. Wal jarad dan juga belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah pula, fal kabid wa tahal, maka ia adalah hati dan juga limpa. Hati dan limpa. Kadza rawahu Ahmadu, demikian diriwayatkan ia oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Darqutni wal Baihaqi. Wa qarawahu Sulaiman bin Bilal ahadus asbat, dan diriwayatkan hadis ia telah diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, salah seorang yang kuat hafalan hadis yang di hadis kuat. An Zaid bin Aslam dari bin Aslam, an Ibn Umar bin Umar, fawaqafahu ba'dahum alaihi, lalu sebagian mereka mauqufkan hadisnya kepada Ibn Umar. Okey. Qala al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi, berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, dia kata wa huwa asah, dan dia lebih kuat, lebih sahih kata dia. Okay. Dia kata fi asanidihi maqalun kathir unzur talkhis habir, wa qala hafiz hunak wa sahahu mawquf Abu Zur'ah wa Abu Hatim, thumma qala na'am ar-riwayatu mawqufatun. Dia kata dan sanad dia ada kata-kata yang banyaklah, di komentar yang banyak. Lihat pada talkhisul habir muka 9, dan dalam berkata Hafiz bin Hajar di dalam kitab talkhisul habir tu tentang hadis ni, dan disahihkan ia secara mauquf oleh Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian beliau berkata, na'am, ya, kata Ibn Hajar Asqalani, riwayat mauqufatul lati sahaha Abu Hatim wa ghairuhu fi hukmil marfu'. Dia kata riwayat mauquf yang disahihkan dia oleh Abu Hatim dan selainnya dalam hukum marfu'. Li'anna qaulus sahabi ahalla wa hilla lana. Kerana kata-kata sahabat tu kata dihalalkan untuk kita. Kalaulah dikatakan oleh bukan sahabat Nabi pun, dikatakan oleh Ibn Umar sekalipun, lafaz uhilla lana itu dihalal untuk kita tu, wa hurrima alaina kadza, diharam untuk kita semikian, mislu adalah serupa mislu qaulihi, seperti sabda baginda sabda kata-kata mereka, kata-kata para sahabat, umirna bi kadza wa nuhina an kadza, kami diperintahkan sekian, kami larang sekian. Maka dia kata fayahsulul istidlal bi hadhihi riwayati, maka terhasillah pendalilan dengan riwayat ini, ya annaha makna marfu', dia maksud dia marfu'. Wa hadha haqqun wa sahih, ini yang sahih. Kalau dia kata ada orang persoalkan hadis ni kan, dia kata hadis ni sahabat kata, bukan Nabi kata, problem dia adalah lafaz dihalal untuk kita. Ni kan, ni benda yang dia kata halal untuk kita, penghalalan pengharaman hanya berlaku oleh Allah Taala dan Rasulnya sahaja, tak ada berlaku daripada para sahabat sendiri. Dengan sebab itu pendapat yang kata hadis ni marfu' mauquf sekalipun tidak merosakkan dari segi pendalilan, dihalalkan. Jadi dan dalil hadis ni sebenarnya antara hadis yang menolak tentang tajuk orang-orang kita Melayu yang sibuk kata tak nak makan organ dalaman. Yang mana sebahagian mereka kata kalau makan organ dalaman ni akan inilah, akan sakit, kanser lah, akan sekian lah sebagainya. Alasan tersebut digunakan dengan tajuk kata ini, kata itu. Tapi sebenarnya balik pada asal benda itu bukan daripada ajaran Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri SAW dalam hadis yang sahih datang baginda makan hatta dimasak untuk baginda oleh sahabat, dibakar untuk Nabi perut kambing. Nabi makan perut kambing itu Nabi makan bila dihidang kepada baginda SAW.
Dan Nabi pergi solat tanpa wuduk semula. Dan kitab wuduk Sahih Muslim ada hadis tersebut. Maksud dia apa Nabi makan organ dalaman tadi tanpa sebarang persoalan. Cuma orang kita ni kadang-kadang entah mana datang idea kata organ dalaman ni akan rosakkan badan bla 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 kan. Nabi kata halal, dia kata haram. Kalau benda mudarat, Nabi tak tinggalkan kita daripada pemberitahuan apa boleh apa tak boleh. Kalau sekiranya benda tu haram. Bila benda tu tak ada masalah, maka makanlah. Berlebihan pada apa saja pun tak boleh. Melampau pada sudut makanan, apa benda pun tak boleh. Itu kena faham. Dia bukan kerana benda tu ini atau itu. Kena jaga sikit. Pasal banyak orang, saya perhatikan pergi ambil idea-idea pelik-pelik daripada geng-geng apa yang makan bukan-bukan. Apa idea bukan-bukan ni. Bahkan ada separuh tu kata susu tak halal untuk kita. Tak elok untuk kita, mudarat dan sebagainya. Dalam Quran kata minum, kita kata apa tak elok. Kan saya ingat tu apa tagline dia apa? Susu binatang untuk binatang, susu manusia untuk manusia. Dan pada sudut anak-anak pada asalnya betul lah. Kalau tak ada makanan untuk anak tersebut, kan mak dia tak ada nak susukan dia. So kita nak ambil susu mana? Sampai ada pula idea kata buat bank susu. Kerana apa? Kononnya kalau kita buat demikian, budak-budak semua dapat makan susu yang sihat, susu manusia. Problem dia kat sini adalah benda tu akan jadi anak susuan, campuran tadi. Dia pelik kan, dia datang ke idea kononnya tak nak makan susu binatang. Sedangkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan susu tersebut kan, dalam ayat surah An-Nahlu ayat nombor 66 ayat 66 surah An-Nahlu. Allah Ta'ala kata wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Untuk kamu pada binatang ternakan tu ada apa pengajaran. Nuskikum mimma fi butunihi. Kami beri kamu minum daripada apa dalam perut binatang tadi. Min baini farsin wa damin. Daripada tengah-tengah fars, hampas makanan dibawa keluar bahan tersebut, masuk darah, daripada darah keluar pula. Min baini farsin wa damin labanan khalisan. Itu susu yang di ekstrak, yang disaring, yang sa'ighal lisyaribin, yang memuaskan untuk orang minumnya. Allah Ta'ala sebut benda tu halal, dia datang dia kata haram. Atau dia cuba kata buruk-burukkan. Ini jaga-jaga sikit. Sebanyak orang saya perhatikan sekarang perubatan kuno alternatif dan sebagainya, dia mandai-mandai dalam agama. Benda berkenaan kalau dia kata halal, halal lah. Kan awak tak suka banyak, ada orang ada efek, ada alergi, itu tajuk lain. Adapun secara asalnya hukum dia adalah halal. Yang bahkan elok untuk dimakan, elok kan untuk diminum. Datang dia kata tak elok. Ni ada ubat apa dia makan pelik, tak nak makan organ lah, tak nak makan sekian lah, kononnya membawa penyakit. Ini ada hadis ni menentang akan ajaran mereka. Okey, baik. Warawi bin Abi Hatim an Abi Umamah dari Ibn Abi Hatim daripada Abi Umamah Al-Bahili, wahwa Abu Umamah wahwa Sudai ibni Ajlan. Sudai ibn Ajlan. Sekejap. Ini riwayat Ibn Abi Hatim Sudai bin Ajlan qala, beliau berkata ba'athani Rasulullah ila qaumi ad'uhum ila Allahi wa rasulah. Telah sekejap. Rasanya betul dah nama dia. Dia dah. Bukan Bahidi kot. Sekejap. Ya, kejap. La haula wa quwwata illa billah. Atau bukan je cari nama. Sahabat Nabi ya. Betul lah, betul. Abu Umar Al-Bahili nama dia Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Sering terkenal dengan Abu Umar Al-Bahili. Al-Bahili Qala, dia kata, ba'athani Rasulullah SAW. Ba'athani Rasulullah SAW, mengutuskan aku Rasulullah SAW ila qaumi, kepada kaumku sendiri. Ad'uhum ila Allahi wa rasulihi, untuk aku seru mereka kepada Allah dan Rasulnya. Okay. Wa u'ridha alaihim, dan supaya aku wa uridu alaihim, dan aku tawar pada mereka. Uridu alaihim syara'i'al islami, syariat Islam,
suruh aku seru mereka kepada Allah Taala dan juga sampaikan ataupun bentangkan kepada mereka syariat Islam. Fa ataituhum, lalu aku datang pada mereka. Fa baina nahnu kadzalika, sedang kami demikian, okey, idh ja'u biqas'ati min damin, tiba mereka datangkan dengan satu dulang, satu hidangan daripada darah. Fajtama'u 'alaiha ya'kulunaha, dan mereka berhimpun pada dulang tersebut untuk makan daripadanya. Faqalu halumma ya Sudai, mereka kata marilah wahai Sudai. Faqul, marilah sini makan. Lalu makan marilah sini, marilah dan makan. Qala qultu, okay, aku pun kata, qala berkata Abu Muhammad Bahili, qultu aku pun berkata, waihak, hei engkau, dia kata, waihakum, aduhai hei korang, innama ataitukum min indi ma yuharrimu hadha alaikum, aku hanyalah datang daripada sisi orang yang mengharamkan ini daripada ke atas kalian. Okey, wa anzalallahu alaihi, dan telah menurunkan Allah Taala ke atasnya, ke atas darah ni haram. Qalu wa ma dzak, mereka kata apa tu? Mereka kata apa tu? Qala afatalautu alaihim, lalu aku pun bacakan kepada mereka hadhil ayata, ayat ini. Hurimat alaikum maitatu waddamu, al-ayah, aku diharamkan untuk kamu bangkai dan juga darah, ayat. Dan kita warahu Hafiz Ibnu Mardawih mislahu, kemudian ia oleh Ibnu Mardawih, Hafiz Ibnu Mardawih, semikian macam tu juga lafaz dia. Mana Abu Bahili tegur kaum dia makan darah. Oh, dimasak ke tidak Allah, tapi dia orang tahu ada darah kan. Wazada ba'da hadha siyaq kan. Lalu dan dia ditambah dalam Ibnu Mardawih ditambah selepas baris ayat itu, dia kata apa? Dia kata faja'altu ad'uhum ila al-Islam. Okay. Lalu aku pun mula menjuru mereka pada Islam, wa ya'bauna alayya, dan mereka tak mahu atau enggan terhadapku. Faqultu waihakum, kan. Lalu kata aduhai korang ni, dia kata usquni syurbatan mimma'in, tuangkanlah aku minuman daripada air. Fa ini syadul atshi, aku yang sangat-sangat dahaga. Qala wa alayya ibati, dan pada badan aku ada kain kelubung aku, abah yang kain besar yang duduk atas baju. Faqalu la, mereka kata tidak, walakin nad'uka hatta tamuta atsya, tapi kan mereka biarkan kau sampai engkau mati dahaga, kehausan. Qala faqtamamtu wa darabtu ra'si fil abaati, dia kata lalu pun aku pun runsing, risau, dan aku tutup kepala aku dalam kain, kain tu, mana dia ambil baju dia, tutup kepala dia. Wa nimtu ala al-ramdai fil harri syadid, dan aku tidur pada kehangatan dalam kepanasan yang sangat. Mana tutup badan dia, dan dia tutup dia tertidur dalam keadaan haus mana dalam haba bahang tu, dalam kemanasan yang sangat dia tertidur. Qala fa'atani atin fi manami biqadahin min zujajin lam yaran nasu ahsana minha, lalu datang kepada aku seorang yang datang dalam tidurku dengan satu bekas daripada kaca yang tidak pernah melihat orang yang lebih baik daripada rupa kaca tersebut. Wa fihi syarabun lam yaran nasu aladzu minhu, dan dalam bekas tersebut ada minuman yang tak lihat manusia lebih lazat berbandingnya. Fa amkanani minha fasharibtuhu, lalu dia bagi diserah pada aku, dan aku pun jadi aku minum, dia serahkan pada aku dan aku minum. Falamma faragtu min syarabi istaiqaztu, bila aku selesai daripada minumanku, aku pun terjaga. Fala wallahi, maka tidak demi Allah, ma atashtu wala araftu atsyan ba'da tilka syurbati. Dia kata tidak, maka demi Allah tidak aku dahaga dan tidak aku kenal dahaga sesudah minuman tersebut. Rawahu Hakim wa dzakarahu wa dzakara nahwahu. Okey, dan diriwayatkan sambungannya oleh Hakim dan disebut seumpamanya lah. Wa zada ba'da qaulihi ba'da tilka syurbati, kemudian dalam Hakim ada tambahan selepas sebut tentang sesudah minuman itu, fasami'tuhum yaquluna, lalu aku dengar mereka berkata, atakum rajulun min surati qaumihi
qaumikum falam tujmi'uhu bimadqatin fa'atawni bimadqatin faqultu la hajata li fiha innallaha at'amani wa saqani wa araituhum batni fa aslamu ala an akhirihim. Macam dia kata dia kata apa? Dia kata jadi dia kata apa? Fasamit tu lepas dia orang tak bagi minum tu sambungan. Dia kata fasamit tu yaqulun. Lalu aku dengar mereka berkata, datang seorang kepada kamu seorang lelaki daripada surah qaumikum, daripada pusat daripada anak keturunan kaum kamu sendiri. Fal tujmi'uhu bimadqatin tumji'uhu falam tumji'uhu bimadqatin. Kau tak bagi dia berikan dia minum. Sekejap. Tujmi'uhu sekejap. Dekat sini nak cari. Cek. Okay. Tumji'uh. Tak pernah pakai. Katimah jangan pakai. Macam. Bising. Amja. Maja. Amja. Tak ni suap lah, tak suap. Tak beri makan. Madqatin. Madqah. Tegukkan. Mana kamu tak beri minum dia, tak beri makan dia, walau seteguk air saja. Fa'atawni madqatin. Walaupun mereka datangku dengan bekas air lah. Dia kata faqultu la hajata li fiha. Maka berkata Abu Muhammad Al-Bahili, aku tak ada hajat untukku padanya. Aku tak ada keperluan. Innallaha ta'amani wa asaqani. Allah Ta'ala telah beri minum aku dan beri makan kepadaku dan beri minum kepadaku. Wa araituhum batni. Aku bertunjuk pada mereka perut aku. Fa aslamu an akhirihim, lalu mereka masuk Islam semua mereka. Cuma hadis ni riwayat ni kan. Riwayat Abu Nabi Hatim dan Ibn Dawih daripada jalan Bushair bin Suraij. Bushair bin Suraij. Okey. Bashir bin Suraij. Riwayat okey. Dan kemudian riwayat Hakim daripada jalan periwayatan Sadaqah bin Hurmuz Az-Zamani. Kedua mereka ni daripada Abi Ghalib, daripada Abi Umamah. Kan hadis disebut oleh Al-Haythami dan Majmu' Zawaid daripada riwayat At-Tabrani. Okey. Dan pada awal kedua-duanya diriwayatkan oleh Tabrani dan padanya ada Bushair bin Suraij dan dia adalah seorang yang dhaif. Dan dia dikata pada akhir pada yang satu lagi riwayat Tabrani dengan dua sanad. Dan sanad yang pertama Hasan, dalamnya Abu Ghalib, dan dia telah ditausikkan dia dipercayailah. Okey. Okey. Yang dia sebutkan masa dia kata hadis ni dipercanggahkan. Cuma kisah tu, dalam kisah ni kita nak fahamkan berkenaan dengan tajuk bagaimana dia ajak kaum dia untuk masuk Islam, tapi kaum dia masih makan darah. Dalil berkenaan makan darah. Kaum dia makan darah. Ini benda yang kalau kita zaman kita sekarang ni, macam zaman kita ni, kalau orang Cina contohnya kan, banyak mereka ni yang makan darah. Cara tersebutlah, cuma dia masak kan. Dan macam saya tanya kawan saya yang makan, dia kata rasa macam hati.
Sebab tu memang timbul persoalan benda ni. Tapi bila sebut bila dah dihalalkan oleh hadis Nabi, okay, oleh para sahabat terang pada kita, dan tak perlulah kita pening kepala kan. Jangan kata elok dan sebagainya. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Taala selepas tu, walahmul khinzir, dan haram untuk kamu daging babi. Yakni insi wal wahshi, wa insihi wahshihi. Itu yang yang dibela, yang diternak ataupun yang liar. Okey. Yang ternak ataupun yang liar. Dia tak ada yang liar halal. Pasal dia pebor, bukan pig. Ini ada pendapat pelik saya dengar. Setengah orang dia kata bahawa yang babi hutan tu tak halal, yang babi bela tu yang haram. Okey, okay. Jadi walahmu, dan daging di sini yang ummu jami' ajza jami' yang ummu jami' ajzaihi, meliputi semua bahagian-bahagian dia. Hatta syahma, sehinggalah kepada lemak. Wala yahtaju ila tadhkirat zahiriyah, wala yuhtaju ila tahadzulaqi az-zahiriyah, okay? Dan tidak dihujahkan, kepada tahadzul, mana sifat melampau golongan zahiriyah fi jumudihim, dalam kebekuan mereka, dalam jumudnya mereka, hahuna di sini, wa ta'assufihim fil ihtijaj, ya, dan berlebihan mereka dalam berhujah fi qaulihi fa innahu rijs au fisq, maka ia adalah rijsun au fisq, najis ataupun kotor, ya'nuna qaulahu ya'nuna qaulahu ta'ala, mereka maksudkan firman Allah Taala dalam surah An-An'am 145, illa an yakuna maitatan aw daman aw illa an yakuna maitatan, kecuali ia adalah bangkai, aw daman masfuhan, atau darah tumpahkan, aw lahma khinzirin fa innahu rijs, ataupun daging babi, maka ia adalah rijs, najis. Okey, a'adu dhamir fihi fi ma fahimuhu ala khinzir, mereka kembalikan dhamir tersebut, hu tu kan, kepada khinzir, ikut apa pun dalam apa mereka faham, kepada babi. Hatta yang ummu jami' ajzaihi, ya, sehingga mereka yang umma jami' ajzaihi, mereka meliputkan atau memasukkan kepada semua bahagian-bahagian dia. Wa hadha ba'idu min haitsul lughati, dan ini adalah jauh daripada segi bahasa, fa innahu la ya'udu dhamir illa ila mudhafir dunal mudhaf ilaih, kerana dhamir hanya tak kembali kecuali kepada kepada mudhaf, tak kepada mudhaf ilaih. Okey, so dia dikainlah, dia kata dia maksud dia sini pasal diorang dalam kisah ni, diorang cuba nak katakan bahawa dia cuba nak katakan bahawa macam lah, ada memang pendapat yang datang kata babi tu haram dia hanyalah daging. Hanyalah daging. Kat sini yang cuba diterangkan oleh Ibn Katsir rahimahullah, dia kata tidak dihujahkan kepada tahadzulaqi az-zahiriyah. Tahadzuluk ni kelampauan ataupun berlebihan, sifat melampau. Tahadzuluk. Ini perkataan jarang pakai ni. Mutahadhilu, ialah ia takallafu tasannu, melampau-lampau lah, tak menanggung-nanggungkan benda tak patut. Mana benda tu mudah tapi diberat-beratkan, pemuratan golongan zahiriyah dalam beku mereka di sini, dan melampau mereka dan berhujah dengan firman Allah Taala, sesungguhnya ia adalah najis, kan, ataupun kotor, dia kata mereka maksudkan firman Allah Taala, kecuali ia adalah bangkai ataupun darah yang tumpahkan ataupun daging babi, kerana ia adalah najis, kan. Mereka kembalikan dhamir ni kepada apa mereka faham, itu kepada babi, sehingga mereka meliputkan supaya mereka meliputkan semua bahagian-bahagiannya, dan ini jauh daripada bahasa. Sesungguhnya tidak kembali dhamir kecuali pada mudhaf, bukan mudhaf ilaih, mana daging, kan, kerana ia adalah najis, kan. Dan zahirnya wal azhar anna lahma ya'ummu jami'al ajza'i, yang betulnya, yang zahirnya adalah daging itu meliputi semua bahagian atau anggota babi tersebut.
kama huwa mafhumun min lughatil Arab, macam difahami daripada bahasa Arab, ya. Wa min al-urfil muttarid, dan daripada kebiasaan yang difahami, mana maksud dia tak perlu kepada penjelasan. Dia sebut je orang tahu, ya. Kebiasaan dia sebut tupai, orang tak bayangkan lembu, tak bayangkan kucing. Kalau dia kata kucing, orang bayangkan kucing, tak bayangkan benda lain. So dia uruf kebiasaan, kalimah tu maksud dia apa. Wafisah Muslim, nak fahamkan apa benda tu bukan setakat daging tu saja yang dipahami, tapi dipahami seluruh anggota binatang babi tersebut. Itu adalah daripada Buraidah bin Husayb Al-Aslami, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nazdashir fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damahu. Okey, barang siapa bermain dengan nazdashir. Nazdashir ni dadu. Guys, ini antara benda yang apa zaman kita sekarang ni, mulalah orang kata nar dashir. Okay. Jadi kalimah ni bukan kalimah Arab. Kalimah asal nazdashir ni bukan kalimah Arab. Dia sebenarnya adalah kalimah daripada Parsi kot. Okay. Ni pasal benda ni jadi kes apa ya, orang kita kalau main apa, main banyak permainan kan gunakan benda berkenaan. Nar dashir. Barang siapa yang bermain dengan nazdashir, nazdashir backgammon. Sebenarnya tu ada main dadu, ada dadu. Okay, ada yang kata nazdashir tu ni permainan ni backgammon. Sekejap, stop sharing sekejap. Ada kata okay, ada kata permainan ni mainan dia. Permainan tahu buat kita kat Malaysia tak pakai ingat. Dia kata permainan ni actually apa sejak 5,000 tahun dulu. 5,000 tahun dulu antara permainan tertua. Okey. Okey, dia permainan ada permainan backgammon. Backgammon. Dia tak pernah main ni, tapi tahu orang Arab pakai main benda ni. Wallahualam, ada kata kalau berjudi, kalau tidak, tapi yang pentingnya apa Nabi kata man la'iba bil nazdashir. Barang siapa bermain dengan nazdashir kan, fa ka'annama sabagha yadahu, maka seolah dia mencelupkan tangan dia fi lahmid khinzir, pada daging babi, wadamihi, dan darah babi. Jadi fa idza kana hadha at-tanfir li mujarrad lams. Kalau kita lihat apa dalam hadis ni berikan gambaran kan untuk kita mengelak dengan semata-mata menyentuh. Mana disamakan perbuatan, nak burukkan perbuatan tu, main dengan backgammon tu dikaitkan dengan tajuk pegang daging babi atau darah babi kan. Fa kaifa yakunu tahdid wal wa'id al-akid an aklihi wa taghaddi bihi. Apa lagi dengan kalau nak kata apa larangan apa macam mana akan jadi ugutan dan juga janji buruk yang pasti terhadap
lagi buruk terhadap makan daging babi tadi ataupun inilah hidangan dengannya, ya, makan dan juga berhidang dengan daging babi. Wa fihi dalatun ala syumulil lahmi li jami'il ajza' min asy-syahmi wa ghairihi, dan padanya pedalil hadis ni ada keseluruhan, ada kesyumulan, petunjuk kepada kesyumulan daging tadi terhadap semua sekali bahagian daripada lemak dan juga selainnya. Ni kena faham je pada dalil ni, pasal dia maksud dia berkenaan dengan babi ni semua sekali, bukannya hanya setakat daging saja. Bukanlah hadis ketika Hajjatul Wada' Nabi sebut tentang babi, Nabi tak kata daging saja. Penjualan babi, Nabi tak kata penjualan daging babi. Dalam hadis riwayat hadis Muslim dia. Sekejap, lafaz dia. Cek lafaz dia. Syuhumul maitah. Okey, dia pasal dalam lafaz tu pasal diorang kat ni okey, dalam hadis Bukhari, hadis nombor 2239 2236. Dan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata dia mendengar Nabi ketika Amul Fathi, tahun penaklukan Makkah. Nabi kata di Makkah, Nabi yang salam bersabda, berucap, innallaha wa rasulahu, Allah dan Rasulnya, harrama bai'al khamri, telah mengharamkan penjualan arak, wal maitati bangkai, wal khinziri wal asnam, babi dan juga berhala, tanpa sebut daging. Nabi sebut yang tu haram jual babi, tak kata daging, tapi sebut babi. So anything part of babi tu sangat termasuk sekali dalam perkara berkenaan. Bukan hanya babi punya daging saja, okay? Bukan hanya babi saja, bukan hanya daging saja, semua sekali. Kemudian wa qauluhu, firmankan lepas tu, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih, dipersembahkan atau disembelih kepada selain Allah Taala dengannya. Ai ma dzubiha fa dzukira alaihi ismu ghairillah, apa disembelih disebut kepadanya selain nama Allah, fahuwa haram, maka dia adalah haram. Lian Allah aujaba an tudbaha makhluqatihi ala ismihil azim, kerana Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk disembelih makhluk-makhluknya di atas nama yang agung. Famata udila biha an dzalika, maka apabila disimpangkan dengannya daripada itu, mana disimpang, dilarikan daripada itu, tak diberi pada nama Allah Ta'ala, pada nama lain. Wa yukra 'alaiha ismu ghairihi min sanamin, dia kata dan disebut pada sembelihan tersebut nama selain Allah Ta'ala yang berupa berhala, atau taghutin, ataupun taghut, apa-apa sembahan ke, nama pemimpin ke, nama pemerintah ke, nama syaitan ke, awasanin, ataupun patung-patung, ya, wa ghairi dzalika, ataupun selain itu, min sa'ir makhluqat, daripada segala makhluk, hatta nabi pun, okay? Fa innahu haram bil ijma', maka ia adalah haram dengan ijma'. Hatta nama nabi, sembelih atas nama Adam ke, Ibrahim ke, sembelih atas nama Nabi Muhammad SAW ke, pun sama. Wa inna makhtulifa ulama fi matrukil tasmiyah, tapi para ulama cuma bercanggahan mengenai meninggalkan bacaan sebut nama Allah Ta'ala, itu ya, tapi tak sebut nama. Kalau tak sebut nama langsung macam mana? Okey, imma amda au nisyana, sama ada sengaja atau tak sengaja tinggalkan, sebut, dia ambil terus sembelih, tak sebut nama Allah. Kama sayati takriruh fi suratil an'am, macam akan datang perakuannya dalam surah An-An'am. Itu nanti akan datang dalam surah Al-An'am. Okey.
Okey, wa qauluhu dan firman Allah tu wal munkhaniqatu, dan binatang yang munkhaniqatu tercekik, wa hiya allati tamutu bil khanaqi, iaitu binatang mati dengan cekik, dengan kecekikan, sama ada qasdan atau imatifaqan, sama ada dengan apa tujuan memang kita cekik binatang tu, jerut leher dia, ataupun ialah kita dia tersangkut kat pokok ke apa kat mana ke, cekik apa dia punya tengkuk dia, bi'an tatakhabbala fi wisaqiha, dengan bahawa dia terjerut apa terikat terjerut pada tali dia. Kan kita ikat binatang tu, dia terjerut pada tali dia. Okey, fatamu tu bihi, maka dia mati dengannya. Fahiya haram, maka dia adalah haram. Wa amal mauqudah tu ada yang mauqudah. Wa hiya allati, mauqudah tu dia yang dilempar atau dipukul. Fahiya allati tudrabu bi syai'in thaqil. Okey, dia adalah yang dipukul dengan satu benda yang berat. Ghairu muhaddadin hatta tamut, tidak ditajamkan sehingga mati. Dipukul dengan benda yang tidak tajam sehingga dia mati. Okey. Kama qala Ibn Abbas wa ghairu wahidin, macam dia kata Ibn Abbas dan selain seorang, bukan seorang je, lain cakap macam tu juga. Wa yatitu rabu bil khashabati, ia adalah yang dipukul dengan kayu, hatta yuqidha tamut fatamut, mana dia pukul dengan kayu sampai dia tumbangkan binatang tu lalu dia mati. Okey, pukul sampai matilah. Qala Qatadah, berkata Qatadah, kana ahlul jahiliyati, dahulu ahli jahiliyah, yadribunaha bil asa, mereka pukul binatang tu dengan kayu, tongkat, hatta idza matas akaluha, bila dah mati mereka makan. Wa fi sahih, dan sahih, anna Adi bin Hatim qala, bahawa Adi bin Hatim telah berkata, qultu, aku kata, ya Rasulullah, inni armi bil mi'radi as-saidi fa usib. Okey, mi'rad, mi'rad kejap. Al-Mi'raj. Okey, Mi'raj dengan kasrah mim ain, tak ada titik, dia kayu yang keras ataupun tongkat. Pada hujungnya ada besi. Ada kata kadang bukan besi. Okey. Okey. Kita apa, ada kata kayu, ada kata nak panah tapi tak ada bulu. Okey, dia kata ini dia kata dengan Mi'raj dia kata aku memanah ataupun melemparkan dengan Mi'raj akan binatang buruan, lalu aku dapat, dan aku dapat boleh, dia kata fa usib, aku betul. Qala idza ramaita bi Mi'raj fa khazaqa fakulhu, bila engkau melempar dengan Mi'raj lalu ditembus ditembus, fa khazaqa, mana kena tembus lah, maksud kadang-kadang anda kata dia tak tembus, dan ni kat sini yang datang berkenaan dengan peluru digunakan pada binatang, maka dia sah kan, dia kena tembus, ni berkata fa khazaqa fakul wa in asabahu bi ardihi, tapi kalau lempar dia dengan bahagian apa lebar dia kan, lebar dia, fa huwa fa inna ma huwa waqidatun fala taqulhu, jadi binatang tu sebenarnya mati terbunuh dengan pukulan, maka janganlah engkau makan dia. Jadi dia buat benda tu. Jadi kalau anda kata kena kawasan tajam dan tembus, maka makan. Kalau kena tapi bahagian lebar dia, maka tak mati, ataupun dia mati tapi kena dengan kawasan lebar, bukan kawasan tajam, maka Nabi kata jangan makan. Dia ialah binatang yang mati terpukul. Jadi dalam hadis ni dia kata fafarraqa baina ma asabahu bisahmi au bil mizraqi wa nahwihi bi haddihi fa ahallahu wa ma asabi ardihi faja'alahu waqidatan falam yahilluhu. Okey, jadi Nabi bezakan di antara apa yang kena dengan anak panah, yang apa yang ditimpa dengan anak panah ataupun dengan mizraq.
okey, wa nahwihi, mizraq, kawasan tajam lah, tajam daripada bahagian benda tersebut, maka dia suruh makan, kata apa, bahagian tajam dia, maka dihalalkan. Dan apa kena dengan kawasan lebar, bahagian lebar daripada anak panah tersebut ataupun alat senjata tadi, maka apa Nabi kata dia, Nabi jadikan dia sebagai waqidan, binatang yang mati dipukul. Falam yuhilhu, Nabi tak halalkan dia. Waqad ajma'ul fuqaha ala hadzal hukmi biha huna, maka telah bersepakat para fuqaha di atas hukum ini. Wa ikhtalafu fima idza sadama al-jarihatu as-sayda, jarihatu as-sayda faqatalahu bi thaqlihi wa lam yujrihu. Cuma mereka bercanggah pendapat mengenai apabila binatang pemburu, contoh anjing ke, ataupun contoh macam helang ke kita pakai, dilanggar kan binatang buruan tadi, lalu dia bunuh dengan berat badan dia dan tak lukakan. Ada dua pendapat. Kedua-dua yang pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat dia kata halal, macam dalam tentang kisah anak panah tu lah, yang tumpul dia tak tembus, tak edi. Okey. Yang mana kawasan yang tajam dia kena, ya. Okey, wal jami'u yang menghimpunkan dia anak kullam minhuma maitatun bi ghairi jarhin fawaqidatun. Maka himpunan kedua maksud tadi yang dikatakan tak halal tu adalah kerana benda tu tidak dilukakan oleh alat tadi. Pasal binatang tu langgar, jatuh mati, itu tak boleh. Kalau digigit maka boleh makan, gitu. Wasani yang kedua, dia kata wathaniyu yang kedua, annahu yahil, boleh adalah halal, li'annahu hukmu ibahatin fima sadahul kalb, ia adalah pada hukum apa diburu oleh anjing lah, walam yastafsil, tapi dia tak perincikan, dia kata fadalla ala ibahati ma dzakarnah. Okey, maka dia menunjukkan kepada kehalalan apa yang kita sebutkan. Li'annahu qad dakhala fil umum, dia masuk dalam umum maksud dia. Kalau tadi macam kes tadi kan, apa senjata yang dikatakan oleh Adi bin Hatim tu, cuma tak tahu macam rupa dia. Kalau ada rupa dia, tengok tak. Ni ke? Ada. Ya. Mi'raj. Tak ada dalam gambar. Tapi ada senjata yang digunakan Mi'raj ke Ma'raj. Okey. Dia maksud dia binatang senjata tu dia ada bahagian yang tajam. Cuma Nabi kata kalau dia kena dan tembus, maka dia halal. Kalau dia kata kena kawasan yang keras, maka dia tak tembus, maka dia mati macam tu, maka dia seolah binatang yang mati dipukul oleh dengan benda berat, benda keras. Jadi dia mati sebab itu, bukan sebab luka. Jadi kalau luka tadi ada walau sedikit pun, dia dah boleh untuk digunakan sebagai tajuk macam mana dia menjadi halal. Baik. Ada lagi 2-3 kat sini. Okay, so soalan yang sama kemudian. Nanti kita ada lagi binatang yang jatuh dari tempat tinggi, binatang ditanduk, binatang dimakan, binatang buas. Baik, nanti kita akan bincang kemudian. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan Okey, singa laut bolehkah dimakan ke Ustaz? Itu binatang laut. Okey, baik. Singa laut ataupun anjing laut kan, ataupun seal lion ataupun ataupun gajah laut ke. Okey, para ulama pada hukum binatang-binatang ni disebut berkenaan dengan tajuk kalau yang tak bertaring yang tak ada, yang bukan buru dengan taring dan sebagainya. Kalau dia masuk binatang air, dia halal. Kalau dia masuk binatang darat, dia ada masalah sikit. Sebab binatang yang memburu macam di laut, macam ikan dalam air, kalau dia kata dia makan daging ke, dia menerkam ke, tak apa. Kalau binatang darat, so bincang kita soalan binatang air ke tidak. Okay, benda laut ke tidak, pasal dia macam ni. Okay, dia boleh tahan nafas dalam air lama, adakah dia binatang air? Sebab contoh macam ikan memerang, dia boleh duduk lama dalam air.
Tapi dia binatang air ke darat ke air. Kalau anda kata binatang darat, maka dia jadi macam buaya dan sebagainya, tak boleh lah. Tapi kalau ikut kepada binatang air, ya, dia halal. So perbahasan timbul para ulama pada tajuk ni adalah adakah binatang air atau darat. Tu tajuk asal dia. Kalau binatang air dia halal. So confirmkan dulu tajuk tu. Kalau binatang air, apa sifat dia sekalipun dia adalah halal. Cuma khilaf akan timbul tajuk nak sembelih ke tidak. Sembelih ke tidak. Sebab binatang tu boleh tinggal sementara di daratan, dia bukan maksud dia binatang darat. Contoh macam penyu, bertelur di darat, tapi dia bukan binatang darat. Dia binatang air. Binatang air Kalau anda kata dia boleh tidur secara dalam air tapi dia binatang darat. Boleh juga binatang yang boleh duduk di darat, dia duduk di darat. Maksudnya air sementara je. So hukum dia berbeza. Sebab kalau dia kata binatang tersebut bersifat macam harimau dan singa sebagainya, dia binatang darat, dia haram. Kalau binatang, sebab tu kalau anda kata sil ni disahkan sebagai binatang air, hidupan air, maka dia halal. Walaupun sifat dia kita panggil macam mana, menerkam ke, makan secara gigit ke, kan dia kerja dia menerkam pakai ni, macam ikan jerung lah. Ikan jerung walaupun dia menerkam dengan taring dia, bangkai air semua adalah halal. Cuma khilaf mungkin pada tajuk masalah nak sembelih ke tidak. Sembelih atau tidak. Baik. Soalan Assalamualaikum Ustaz, ikan direbus bersama najisnya dalam perut, boleh ke tak makan? Sebab saya dengar dia tak dimakan kerana bercampur dengan najis. Dan binatang bukan setakat ikan tu ni, kalau darah dia pun sekali adalah halal. Tidak ada benda yang haram. Tajuk binatang. Dan satu benda kena faham bahawa binatang yang halal dimakan dagingnya, najisnya dimaafkan. Binatang yang halal daging, najis dia dimaafkan. Sebab merujuk kepada hadis Nabi SAW, menyuruh orang-orang oraniyin untuk minum air kencing unta bercampur susu unta. Orang sakit perut, datang Madinah, Nabi suruh mereka untuk minum susu unta campur kencing unta. So dari hukum hadis berkenaan, najis binatang yang halal dimakan tidak sama seperti najis binatang lain. Maksud binatang tak halal makan tak sama dengan binatang halal tak halal tak sama yang dihalalkan makan. So basically ikan itu tak masuk dalam masalah binatang yang binatang yang haram makan, halal makan. Dan dia memang bangkai. Rebuslah dengan apa benda sekalipun tak ada masalah. Awak lalu tak lalu saja. Pasal tak ada siapa-siapa boleh mengatakan. Hatta darah dia pun tidak najis. Darah dia pun tidak najis. Sebab dia memang asal-asal bangkai. Tak perlu ditumpahkan darahnya untuk kita makan, untuk kita dapatkan. Sedangkan binatang yang hidup darat, ya, kita kena sembelih dahulu baru kita halal makan. Dan buang darah dia baru halal makan. Adapun ikan memang bangkai. Daripada asal dia adalah bangkai. So rupa dia jumpa terapung, hatta dia busuk sekalipun, dia halal dimakan. So tak timbul tajuk masalah rebus dengan perut ke, rebus dengan darah ke, tak siang dulu ke, tak pernah timbul. Tak pernah timbul masalah kena siang dulu baru halal makan. Tak ada siapa boleh wajibkan. Kalau orang tu kata kena buang perut, siapa kata kena buang perut? Soalan dia. Sebab ke sini kita kata memandai-mandai lah, pada dalam agama tak pernah suruh pun. Binatang tu halal-halal lah. Apa yang halal dalam binatang tadi, selagi tak keluar, di dalam badan dia semuanya adalah halal. Awak lalu tak lalu je. Okay, baik. Lain. Ustaz, siapa kerjakan haji tamattu' kena sembelih kambing. Adakah termasuk lakukan kurban? Dia bukan. Orang yang buat tamattu', sembelihan dia tu adalah ibadat. Tetapi dia dipanggil sebagai dam. Sebab dalam ayat surah Al-Baqarah 196. Allah Ta'ala faman tamatta bil umrati ila haji famastaysara minal hadi. Kan, barang siapa yang buat tamattu' kepada haji, mana berselinang sampai masuk haji, dia tanggal ihram dia masuk dari Mekah, buat umrah, kemudian tanggal ihram, kemudian dia buat korban. Tapi korban dia tadi dia lebih kepada dam. Kalau tak boleh dia ganti dengan puasa. Adapun orang yang datang dengan ifrat, maka sembelihan dia adalah korban yang bersifat dia boleh makan. Adapun orang yang buat tamattu', kurban dia tadi ataupun dam tadi dia tak boleh makan. Itu ada beza. Orang yang kurban dia boleh makan. Orang yang bayar dam tak boleh makan dam dia. Pasal dam tu kena serah terus kepada orang miskin tanah haram. Okey, soalan lain. Ustaz, ada nabi yang ditelan ikan paus, Nabi Yunus. Ya.
dia mentauhidkan Allah Ta'ala, muji Allah Ta'ala dan mengakui kesalahannya, lalu Allah Ta'ala merintahkan yang akan keluar. Adakah termasuk tawakal? Tawakal sekejap. Apa tawakal? Dia tak boleh keluar pun. Dia kan tawakal. Dia taubat ketika tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang dibaca oleh Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, ketika mana ditelan oleh ikan. Dan itu memang kita panggil apa, tak ada ruang dah. Dia kalau dia boleh cocok geli ke ikan tu keluar, dia keluar lah, tapi tak boleh keluar dah. Ikan tu besar, telan dia. Tak tahu nak buat apa, maka dia pun selagi mana nyawa kita ada, boleh kita melafazkan taubat, melafazkan doa, lafazkanlah. So bagi siapa-siapa dan kesempitan, ini utama ketika musim duit tak ada dan sebagainya kan, rasa kesempitan, maka Nabi kata la ilaha illa anta, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini antara doa yang terbaik diamalkan ketika kesempitan. Sebab itu bukan tajuk tawakal. Itu kan tajuk tawakal. Itu tajuk dia adalah doa dan taubat. Tajuk perbuatan Yunus alaihissalam dalam perut ikan bukan dikatakan sebagai tajuk tawakal, tapi dikatakan sebagai tajuk doa dan taubat kepada Allah Ta'ala. So kita sekarang macam sekarang ni, keadaan waktu ni, ini antara doa terbaik yang diamalkan ketika musim rasa kesempitan. Sebutlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyak. Okey, baik. Soalan lain? Macam sekarang ni kita ambil vaksin termasuk tawakal juga ke Ustaz, kerana ada kata macam doa je. Mana ada? Kan? Dia ambil vaksin ni macam kita tahu panas, kita pakai payung. Kalau kita panas, tahu luar panas, kan, kita pakai payung. Ataupun kita tahu hujan, pakai baju hujan. Dan kita buat persiapan di atas perkara suatu benda tu sebelum terjadi, itu dibagi sebagai usaha yang Allah Ta'ala buka untuk kita. Doa dan tawakal tak pernah berpisah. Dia sentiasa beriringan. Hatta perbuatan kita ketika mengikat, macam Nabi kata pada seorang sahabat kan, dia kata apa? Dia kata, Rasulullah kan, unta dia kan, nak kena ikat ke? Ataupun ada tawakal saja. Nabi kata ikat unta engkau, kemudian serah. Tawakal tu maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada result yang Allah Ta'ala akan tentu bagi kita. Itu maksud dia. Perbuatan yang Allah Ta'ala suruh kita usahakan cari, macam syik makan sebagainya, kita buat. Tapi result daripada perbuatan kita tu, itu kita redha dengan apa Allah Ta'ala berikan. Itu kan maksud dia, kita tak buat usaha. Usaha itu juga tawakal. Usaha itu juga benda Allah Ta'ala perintahkan. Sebab tu macam tadi kami kita buat persiapan sebelum berlaku. Bukan masalah doa. Doa adalah permintaan kepada Allah Ta'ala semata-mata tanpa kita panggil apa pergerakan kita. Kita, ya Allah tolong aku. Macam tu je. Dan Allah Ta'ala boleh tolong kita sama ada dengan datangkan kepada kita asbab yang boleh membagi kita usaha dapat selamat, ataupun macam ya Allah, dia katakan nak lemas kat lautan. Kata, ya Allah tolong aku. Allah Ta'ala boleh beri pada dia dengan cara apa? Datang pada dia kayu dia paut. Itu apa, ataupun B, Allah Ta'ala boleh jadikan dia tiba-tiba je kan, sampai penyamata sampai dekat daratan. Two ways Allah Ta'ala boleh bagi pada dia. Tapi bila datang bantuan Allah Ta'ala dengan cara tersebut. Macam sekarang ni vaksin Allah Ta'ala beri pada kita bukti dengan kajian yang Allah Ta'ala beri kepandaian pada manusia, kaji, maka tahu bahawa cara penyelesaian boleh buat dengan cara sedemikian. So kita ambil lah macam tu. Macam kita di lautan, kita, ya Allah tolong aku. Kan kita nak tenggelam, datang kayu hanyut. Kerja kita patut apa? Paut lah. Jangan kata aku tak nak ni, aku nak tiba-tiba sampai kat daratan. Itu masalah lah. Cara Allah Ta'ala bantu dengan cara dia nak. Bukan cara kita nak. So Allah Ta'ala bantu kita dengan papan sampai, kayu sampai untuk kita berpaut, paut lah. Janganlah kita diam, tak nak lah, aku dah doa tapi aku nak selamat, tapi bukan cara ni. Itu salah. Itu kesilapan yang berlaku. Okay, then, Ustaz, betul ke binatang yang termasuk lubang sehingga tak nampak lehernya boleh cederakan dengan niat sembelih? Ya. Ini pendapat para ulama berkenaan dengan macam binatang jatuh dalam tempat dan sebagainya. Tapi pelukaan tadi tu kita kata masalah jugalah sebenarnya. Cuma memang sebutkan luka tadi macam kita kata macam binatang saya sebut kan. Kalau kita boleh tikam ke apa sebagainya untuk bagi dia mati. Tapi syarat dia binatang benda tadi kita kata macam binatang tu lari lah. Kita dulu kan lari-lari, ada seorang sahabat dia baling lembing. Unta lari, dia baling lembing dan mati. Nabi suruh makan. Nabi kata binatang yang bela ni ada kadang-kadang sifat liar dia datang. So Nabi suruh makan. Walaupun binatang tu dicampak dengan lembing saja, bukan disembelih. So dari sudut itu kalau binatang tu masuk dalam tempat yang tak boleh keluar, masuk lubang, kita lukakan dia dengan, bukan luka sikit, luka kan boleh matilah. Tikam ke untuk supaya dia mati. Bismillah kan.
tikam. Supaya masa tak dapat kepala dia, tak dapat leher dia. Dengan cara macam sahabat tadi, dia baling lembing. Binatang tu lari lompat-lompat, lari, dia baling, dia jauh, kejar, dia baling. So mati. Mati Nabi kata halal makan. Dia seolah-olah macam binatang buruan. Macam binatang buruan. Walaupun binatang tu sebenarnya binatang ternakan. Sebenarnya ternakan patutnya disembelih dengan cara betul lah. Tapi oleh kerana dia dah mula lari dan tinggalkan tempat, maka di situ Nabi benarkan untuk baling lembing pun dah lepas. Macam tu juga boleh berlaku pada binatang yang tersepit pada tempat yang sempit. Tak boleh kita ni. Tapi tikaman luka tadi bukanlah luka yang sikit, luka yang besar lah. Luka yang membolehkan mati. Kalau tikam dalam ke apa dengan tombak ke dan sebagainya, ya. Adapun lukakan sikit, tunggu mati berjam-jam tu salah lah. Okay, tak boleh. Okey, wallahu alam. Alhamdulillah, kita berhenti sini. Sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.